Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan perakaunan dan pelaporan Comfort bagi syarikat Comfort Glove Berhad. Pengenalan. Comfort Glove Berhad dahulunya telah dikenali sebagai Integrated Rubber Corporation Berhad yang merupakan sebuah syarikat pemegang pelaburan yang telah ditubuhkan pada tahun 1993. Ibu pejabat Comfort Glove Berhad ini terletak di Lot 821 Jalan Matang 34750 Matang, Perak, Malaysia. Anak syarikat adalah Comfort Rubber Glove Industri Sendian Berhad yang telah terlibat dalam pembuatan dan perdagangan sarung tangan latex. Pengerusi eksekutif bukan bebas Comfort Glove Berhad adalah Tan Sri Datuk Lau Eng Guang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Huda binti Abdul Muttalib dengan nombor matrik A174292. Seterusnya akan membentangkan berkenaan anak syarikat iaitu subsidiary bagi syarikat Comfort Glove Berhad. Anak syarikat bagi Comfort Glove Berhad ini terdiri daripada Comfort Rubber Glove Industri Sendian Berhad, High Quality Rubber Industri Sendian Berhad, PBT Sendian Berhad, Pacewell Asia Sendian Berhad dan Galen Quality Sendian Berhad. Dari laporan tahunan 2021 syarikat Comfort Glove Berhad, kami dapati bahawa syarikat telah menepati MFRS 10 para 5 hingga 7 di mana syarikat telah memiliki peratus kepentingan kawalan melebihi 50% iaitu sebanyak 100% dalam anak syarikat. Comfort Glove Berhad juga menepati MFRS 10 para 15 hingga 16 di mana mereka mempunyai hak terhadap pulangan berubah dan keupayaan untuk mempengaruhi pulangan melalui kuasanya ke atas subsidiari. Pelaburan dalam anak syarikat. Menurut MFRS 17 hingga 18, pelabur perlu mempunyai keupayaan untuk menggunakan kuasanya untuk mempengaruhi pulangannya menerusi pelaburan dalam penerima pelaburan. Jadi, berdasarkan report daripada syarikat Comfort Glove telah membuktikan bahawa syarikat mempunyai keupayaan untuk mempengaruhi anak syarikat melalui pelaburan yang telah dilakukan. Berikut merupakan peratus kepentingan kawalan dan pemilikan Comfort Glove Berhad dalam anak syarikat iaitu subsidiary yang menunjukkan kadar efektif kepentingan kawalan bagi kelima-lima anak syarikat Comfort Glove Berhad yang menjadi milik penuh syarikat induk tersebut iaitu sebanyak 100%. Seterusnya, asas atau polisi penggabungan bagi syarikat Comfort Glove Berhad adalah seperti yang tertera, di mana mereka mengguna pakai kaedah perolehan dalam mengambil kira gabungan perniagaan daripada tarikh perolehan seperti yang terpakai dalam MFRS 3. Di samping itu, prinsip pengiktirafan juga menepati MFRS 3 para 18 di mana syarikat mengukur aset yang diperoleh dan liability yang diambil alih pada nilai saksama balasan. Oleh kerana kepentingan pemilikan adalah dimiliki penuh oleh syarikat induk iaitu Comfort Glove Berhad, maka tiada kepentingan bukan kawalan yang wujud dalam kiraan muhibah atas gabungan memandangkan Comfort Glove Berhad memiliki 100% kepentingan dalam subsidiary. Bagi pengiraan muhibah atas gabungan, berdasarkan dari ringkasan polisi perakaunan dalam laporan tahunan 2021 Comfort Glove Berhad, pengiktirafan goodwill atau muhibah adalah diukur pada kos. Dalam polisi laporan tersebut, muhibah yang wujud berlaku apabila agregat balasan yang dipindahkan melebihi amount bersih aset boleh kenal pasti yang diperolehi dan liability yang diambil alih pada nilai saksama pada tarikh perolehan. Ini bermakna apabila muhibah atas gabungan dikira, ianya akan didedahkan dalam penyata kedudukan kewangan disatukan kumpulan yang mana muhibah tersebut akan direkodkan di bawah aset bukan semasa dan tertakluk kepada ujian rosok nilai yang terlibat. Seperti yang kita dapat lihat, kumpulan Comfort Glove Berhad telah merekod muhibah atas gabungan sebanyak RM22,211 dalam penyata kedudukan kewangan disatukan mereka. Bagi rosok nilai muhibah, ujian rosok nilai dilakukan setiap tahun atau lebih kerap selaras dengan keperluan MFRS 136 iaitu Impairment of Assets. Ia tidak menjana aliran tunai secara tersendiri tetapi menyumbang kepada penjanaan tunai oleh beberapa unit penjanaan tunai iaitu CGU ataupun Cash Generating Unit. Ia perlu dialokasi kepada setiap CGU atau kumpulan CGU yang dijangka akan memperoleh manfaat dari sinergi kombinasi lingkup MFRS 136 per 80. Ujian rosok nilai muhibah dilakukan dalam konteks unit penjanaan tunai CGU. Jadi, di sini kita boleh lihat bahawa Comfort Glove Berhad menempati MFRS 136 per 80 di mana ia ada menyatakan bahawa muhibahnya dialokasikan kepada setiap CGU atau kumpulan CGU yang dijangka akan memperolehi manfaat dari sinergi kombinasi perniagaan. Selain itu, ia juga menunjukkan bahawa amount boleh-boleh bagi aset unit penjanaan tunai Comfort Glove Berhad adalah lebih tinggi daripada nilai saksama tolak kos untuk dijual FBCS
dan nilai penggunaan VIU di mana emang aliran tunai aset lebih rendah daripada nilai bawaan aset. Di dalam penyata aliran tunai, Confort Glove Berhad telah menunjukkan rugi rosot nilai yang berlaku pada tahun 2020 adalah sebanyak RM687,655, manakala pada tahun 2021 adalah sebanyak RM3,018,000. Urus niaga antara syarikat subsidiari. Berdasarkan Nota 31, Confort Glove Berhad ini telah menempati MFRS 10 Parabi 86, di mana urus niaga antara syarikat ini tidak diiktiraf secara umum serta hapus kira penuh dilakukan kerana ia yang telah dipandang sebagai satu entiti di mana iaitu gabungkan semua item aset, liability, equity, pendapatan, belanja dan aliran tunai syarikat induk dengan anak syarikat. Kedua, hapus kira nilai bawahan pelaburan syarikat induk dalam anak syarikat dan bahagian equity syarikat induk dalam anak syarikat. Yang terakhir, hapus kira sepenuhnya semua baki urus niaga, pendapatan dan belanja antara syarikat. Antara urus niaga Confort Glove Berhad dengan syarikat subsidiari ialah pelaburan dalam subsidiari. Hubungan pelaburan dalam subsidiari adalah secara downstream, iaitu syarikat induk akan melabur ke dalam anak syarikat. Yang kedua ialah iuran pengurusan, hasil sewa, hasil faedah. Dalam penyata kewangan disatukan, di bawah kumpulan nilai akan adalah sifar dan akan bernilai di bawah company. Hal ini kerana pelarasan telah dilakukan, di mana berlakunya hapus kira antara syarikat induk dengan anak syarikat dan akan direkodkan di bahagian aset. Persembahan PPD dan PKKD menurut MFRS 10 Parabi 86, semua item aset liability, equity pendapatan, belanja anak syarikat dan syarikat induk perlu digabungkan dalam penyata kedudukan kumpulan. Syarikat Confort Glove telah mematuhi peruntukan ini apabila penyediaan penyata kedudukan kewangan disatukan dan penyata pendapatan disatukan mempunyai butiran-butiran yang menggabungkan semua akaun-akaun bagi kesemua anak syarikatnya. Dan menurut MFRS 10 Parabi 9020 menyatakan bahawa penyata kewangan syarikat induk dan anak syarikat diguna untuk tujuan disatukan pada tarikh yang sama. Pembantuan ini dapat dilihat apabila Confort Glove Berhad telah menyediakan PPD dan PKKD pada tarikh yang sama dengan tarikh penyediaan penyata kumpulan anak syarikat. Kesimpulannya, berdasarkan MFRS 3, 10 dan 128 yang dinyatakan oleh Confort Glove Berhad, terbuktilah bahawa syarikat telah mematuhi segala standard yang telah tercatat dalam MFRS seperti yang dikehendaki. MFRS yang diguna pakai juga selari dengan teori dan konsep yang terdapat dalam amalan perakaunan. Pihak audit juga menyatakan bahawa Confort Glove Berhad telah mematuhi segala piawaian pelaporan kewangan Malaysia MIA. Oleh itu, bukti-bukti yang diperolehi adalah benar dan saksama.